Okey. Ustaz Yusof, anda boleh mula. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita boleh bertemu pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita buku Perang Gerila dengan Syaitan. Buku Perang Gerila dengan Syaitan. Dan alhamdulillah 2 minggu lepas kita dah masuk pengenalan pada buku ni, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang kedua buku ni, iaitu pengenalan ringkas mengenai jin, iblis dan juga syaitan. Jin, iblis dan juga syaitan. Alhamdulillah. Mari kita tengok dulu beberapa perkara. Mula-mula sekali kita tengok asal usul jin dan juga syaitan. Mula-mula sekali kita kena ingat jin ni dia berasal pada perkataan, kalau kita boleh tengok huruf dia jim dan juga nun. Jim dan juga nun. Dalam bahasa Arab semua perkataan yang berasal pada ada komponen jim dan nun, macam janin, jannah, junnah, majnun, dan juga jin, dia dalam bahasa Arab merujuk pada sesuatu yang tak dapat dilihat. Jadi contoh janin, dia berada dalam perut wanita, tak nampak. Sama juga jannah, kebun. Kenapa tak nampak? Dua makna. Sama ada kebun tu terlalu lebat sehingga tanah tu tak nampak, ditutup. Ataupun jannah masuk dalam arti kata syurga, dia merujuk kepada syurga yang tak dapat dilihat di dunia ni, sebab ia adalah nikmat yang Allah kurniakan ataupun berikan kepada kepada manusia di akhirat kelak untuk dihayati oleh manusia. Itu sebab dia katakan jannah tu, atau kita kata kebun tu. Kebun tu dan jin, kenapa? Dia sejenis makhluk Allah yang tak dapat dilihat aswad. Okey. Kemudian jin ni, kalau kita bagi takrifan ringkas, sejenis makhluk yang ada ruh. Macam kita juga berakal. Macam kita berakal, ada kehendak nak buat tu, nak buat ni, dipertanggungjawabkan dengan agama. Jadi bila dipertanggungjawabkan dengan agama, mereka ni akan dapat pahala dan juga syurga kalau mereka buat baik, dan mereka akan terima dosa dan juga neraka seperti manusia. Cuma yang membezakan antara kita dan juga mereka, dalam ta'arif ini, fizikal mereka berbeza daripada fizikal manusia. Mereka tak dapat dilihat dalam fizikal asalnya oleh pandangan mata manusia. Maksud kita tak boleh tengok rupa jin. Dan benda ni sudah jadi sunnatullah. Sunnatullah macam sains lah, yang telah ditetapkan Allah, disebut dalam surah Al-A'raf. Dan buku ni tajuk Perang Gerila dengan Syaitan. Dan dipetik Perang Gerila tu diinspirasikan daripada ayat 27 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 27.
Allah kata innahu yarakum, dia iblis jin, yarakum melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga puak-puak dia, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Benda ni dah jadi macam sunnatullah. Sunnatullah maksud ketetapan Allah di alam dan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Waktu tuan-tuan Imam Asy-Syafi'i antara ulama yang agak tegas ketika memahami ayat ni. Imam Asy-Syafi'i kata kalau orang yang mendakwa dia boleh melihat jin ataupun syaitan, orang ni perlu ditangkap dan ditakzir, didenda. Kenapa? Dia kata dia boleh nampak jin sedangkan Al-Quran kata tak boleh nampak. Jadi dia telah, kita kata, menyanggah Al-Quran, dan orang yang menyanggah Al-Quran ni berat lah kita kata. Sebab tu nanti kita akan sampai kepada perbincangan boleh ke tidak kita melihat jin ataupun syaitan dalam rupa ataupun unsur mereka yang asam. Tapi kalau sekiranya jin ataupun syaitan entah menjelma ke dalam bentuk-bentuk lain, dia tak ada isu lagi dah. Kita akan nampak dia. Bukan setakat kita, semua orang akan nampak dia. Seperti ular dalam gambar ni, ataupun makhluk-makhluk lain. Tetapi yang menjadi masalah apabila orang yang mendakwa dia nampak sekarang ketika orang lain tak nampak. Ni dah ada satu pertikaian lah. Nanti kita akan bincang. Boleh ke tak boleh, cuma kita orang yang orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, kita nak kena ingat prinsip kita apa saja kita balik pada Al-Quran dan juga Sunnah. Okey. Fizikal mereka berbeza daripada fizikal manusia, tak dapat dilihat. Tabiat dan gambaran mereka juga tak dapat dilihat. Namun mereka ada keupayaan dan untuk menjelma dalam berbagai bentuk dan juga rupa. Ini pun ada cerita dia. Bila masa mereka ni boleh menjelma dalam rupa-rupa lain, dia ada bila diizinkan Allah. Ada beberapa riwayat, nanti kita akan bincanglah benda ni. Okey, yang kedua, iblis. Jadi mungkin orang keliru, iblis apa, setan apa, jin apa. Dia gini tuan-tuan, nak bagi faham. Jin tu spesies makhluk macam manusia. Contoh, Abdullah Bukhari adalah seorang manusia. Unsur ciptaan saya daripada tanah dan saya begini-begini. Nabi Muhammad SAW seorang manusia dan dia berasal daripada spesies manusia. Itu kita kata maksud dia. Iblis adalah satu jin dan dia ni berasal daripada bangsa jin. Dan bawah jin tu sendiri dia ada berbagai spesies macam manusia lah. Ada, kita kata manusia ni ada yang Eropah, Asia dan sebagainya. Dan bawah manusia ada berbagai agama. Sama juga pada jin. Jin ni kita kata besar. Dan iblis dia masuk bawah jin. Okey. Iblis ni ada khilaf. Saya ada bincang-bincang, ada khilaf. Ada yang kata kalimah ajam. Ajam maksudnya bukan Arab. Kalimah asing. Tapi ada yang kata dia adalah perkataan Arab. Perkataan Arab. Sebab apa? Dia pecahan ataupun dia kata terbitan daripada perkataan al-iblas. Iblas maksudnya putus asa daripada rahmat Allah. Dia katakan iblis. Ataupun ada juga yang mengatakan iblis ni jauh, ataupun syaitan si jauh daripada kebaikan. Sebab apa? Iblis bapa kepada syaitan. Itu golongan jin yang menderhakai Allah. Senang cerita macam ni lah. Jin banyak spesies. Dan dalam bangsa jin ni, dalam spesies jin ni, ada seekor yang kufur kepada Allah, yang pernah bersama ditempatkan Allah dalam syurga, pernah duduk sekali dengan Adam, yang telah menghasut Adam. Ini seekor iblis nama dia. Dan dia ni turun ke bumi, kemudiannya dia berkahwin dengan jin-jin. Dia berkahwin dengan jin betina, lalu melahirkan zuriat-zuriat. Lepas tu dalam zuriat dia tu ada yang, kita dalam bangsa jin, kita boleh kata ada yang berjanji taat setia mempertuhankan iblis, ataupun keturunan iblis tadi memang janji taat setia nak sesatkan anak Adam. Lalu mereka digelar sebagai syaitan. Maksud jin-jin yang janji taat setia nak bersama dengan iblis sesatkan manusia. Ada panggil sebagai syaitan. Okey. Dan kata iblis bapa kepada syaitan, golongan jin berderhaka kepada Allah. Okey. Kemudian yang ketiga. Ini pun penting dari segi bahasa. Walaupun kita kata manusia, jin-jin, syaitan pun lebih kepada nama sifat, nama huduh, nama buruk. Contoh kita kata seorang budak yang baik. Lepas tu ada pula seorang budak yang nakal. Jadi nakal itulah setannya. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Sedap tertarik. Dah lama tak boleh keluar mengetih.
Isteri saya sekarang ni pula buat teh tarik. Alhamdulillah sedap teh tarik dia. Kau, alhamdulillah. Okey, syaitan ni dia berasal perkataan syaitana. Syaitana tu maksud dia jauh ataupun ba'uda jauh. Maksudnya syaitan ni sifat yang jauh daripada kebaikan. Jahatlah senangnya. Jadi semua makhluk yang jahat, tak kira lah dia tu jin ke, manusia ke ataupun haiwan, dia dikira sebagai makhluk yang bersifat syaitan, makhluk yang jahat. Cuma perkataan syaitan tu dia lebih menyeluruh ataupun lebih kita kata sinonim kemudiannya digunakan kepada jin-jin yang kafir yang duduk bernaung di bawah kita kata mengiktiraf atau berjanji saat taat setia bersama dengan iblis. Itu cerita dia. Jadi faham sekarang maksudnya jangan keliru. Jangan keliru. Mana iblis? Iblis seekor jin yang istimewa, yang pernah berada di langit, yang enggan sujud. Dia satu watak saja. Dan yang tak mati sampai kiamat itu hanya iblis satu saja. Adapun jin-jin ataupun setan-setan ataupun makhluk-makhluk lain itu, jin-jin lain dia akan mati seperti biasa. Cuma of course lah mati mereka tu dengan cara yang berbeza, bukan macam manusia lah. Lepas tu orang tanya pula, ifrit atau apa? Ifrit ni spesies. Macam contoh manusia. Tapi manusia ada yang fizikalnya luar biasa. Contoh kalau kita pergi ke Eropah, pergi ke Barat, kita tengok ada orang tinggi-tinggi. Dan orang yang tinggi ni sudah pasti tubuh dia perkasa. Bila perkasa dia buat banyak benda yang orang lain tak mampu nak buat. Dalam bangsa jin pun ada macam tu. Dalam spesies jin tu ada satu spesies yang dipanggil jin-jin yang kuat. Dan biasanya bila kuat dia bully orang lah. Panggil ifrit. Tapi kita tak nak pukul borong juga mengatakan ifrit semuanya jahat. Sebab kalau kita baca dalam surah An-Naml, kalau kita baca surah An-Naml, bila Nabi Sulaiman kata apa? Dia kata, ya ayyuhal malak, wahai al-malak, maksudnya pembesar kaumku. Pembesar kaumku. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Siapa dalam kalangan kamu ni boleh bawa datang arash singgah sana Sabak. Siapa? Lepas tu kata, qala ifritun minal jin. Kata ifrit min jin ifrit. Spesies jin ifrit. Jin kuat ni. Ana atika bihi. Aku boleh bawa datang qabla an taquma min maqamik. Sebelum kamu selesai majlis ni. Lepas tu disanggah pula ada seorang lagi, dijawab seorang lagi, qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Ni spesies manusia lah. Maksudnya dia kalau kita perhati dia duduk bersama antara dua tu. Jadi kalau kita nak kata ifrit jahat belaka, macam terlalu general lah statement tu. Senang cerita saya kata macam manusia, jin ni adalah spesies. Bawah jin tu ada iblis, ada ifrit dan juga berbagai bangsa-bangsa lain. Okey, tengok asal-usul jin ya. Asal-usul jin. Jin berasal pada perkataan al-jan. Berasal pada al-jan, iaitu jin pertama yang dicipta Allah daripada api yang sangat panas. Walaupun begitu, ulama berselisih pandangan. Siapa jan ni? Ada yang kata jan ni adalah jin pertama sebelum kelahiran iblis. Umpamanya macam ni lah. Lama sebelum penciptaan Adam dan juga iblis, Allah Ta'ala mencipta jan. Jan ni lalu diletakkan kita kata di bumi. Kemudian lepas jan ni dicipta, dia pun beranak pinak semua sekali. Ada satu kita kata seekor jin. Satu jin dalam anak keturunan jan, istimewa ibadatnya. Lalu dia angkat duduk di langit. Dan dikatakan dalam riwayat Israeliat nama dia Azazil. Contoh nama Azazil itu sebenarnya Israeliat. Tidak ada riwayat yang sahih yang saya duk baca-baca, duk kaji pasal jin setan. Azazil, Israel itu nama-nama tidak ada dalam riwayat yang sahih. Dia riwayat Israeliat. Tetapi kategori yang ketiga lah. Israeliat yang tak diketahui statusnya. Nak kita imani pun tak ada masalah. Kita tak imani pun tak ada masalah. Okey, itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan iblis itulah jan. Sebab logik dia, Adam, manusia sempurna yang pertama dicipta, lepas dicipta Allah Ta'ala letak di langit. Jadi tiba-tiba iblis, kita dalam cerita kita baca dia berada terus di langit. Jadi logik dia adalah jin pertama. Dialah al-jan. Allahu a'lam. Itu kita kata benda khilaf lah. Dan kita jangan lebih-lebih nak bincang benda ni di luar skop. Sebab apa saya katakan benda ghaib seperti ini?
benda gaib seperti isu jin, setan dan sebagainya, kita tak boleh memandai. Memandai macam mana? Memandai lebih daripada sempadan wahyu. Sebab prinsip dia benda gaib kita tak tahu. Kecuali apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip asas. Bila kita bincang perkara-perkara gaib seperti jin, jangan lebih. Oh, rupanya ada sebelum jin ada satu makhluk yang dinamakan hin. Sebab apa dia kata jin tu jimnun ni buang titik. Katanya Piramli, jin mata buta. Dia tukar buang jim tu jadi titik, buang titik jadi hin. Ada kata hin ni nak kata malaikat pun tidak, nak kata jin pun tidak, tapi lebih awam daripada jin penciptaan dia. Tuan-tuan, cerita-cerita lagu ni orang duk sebab tak boleh kita terima. Sebab ni benda gaib. Benda gaib mesti berdasarkan dalil. Itu prinsip atau disiplin agama kita. Sebab kalau kita tak ikat dengan sempadan dengan sempadan disiplin ilmu sebegitu, lama kelamaan agama kita nak akan jadi cacah marbah. Semua benda boleh masuk. Orang rasa sebelum jin tu ada hin, lepas tu nak cerita macam-macam. Akhirnya agama kita nak akan jadi sebuah agama cacah marbah yang boleh ditokok tambah dan sebagainya. Jadi kita ingat berdasarkan wahyu sahaja. Itu prinsip mudah. Okey, semua jin yang menderhaki Allah serta mentaati pertuhankan iblis dan syaitan. Okey. Ini kata logiknya. Kalau Adam menempati syurga adalah manusia pertama, iblis yang berada bersama para malaikat juga adalah jin pertama. Ini andai pandangan ulama. Okey, menurut Ibn Abbas, iblis dinamakan Azazil dalam kalangan malaikat. Kalau tradisi orang putih ataupun Kristian dia panggil apa? Dia kata Lucifer. Tapi Lucifer ke Azazil ke Quran tak sebut dan hadis sahih yang tak sebut. Dia ada 4 sayap pada kat ni. Ni kita tengok Ini dalam tafsir At-Tabari. Dan ini walaupun kitab sebut tuan-tuan, saya katakan dia adalah riwayat Israiliyat. Riwayat yang berasal bersumber ahli kitab. Cuma dia kena kita faham dia ada 3 kategori Kategori pertama sumber Israiliyat yang kita terima sebab disokong oleh hadis sahih. Hadis sahih. Yang kedua karut, kita tolak. Yang ketiga ni paling banyak biasa perincian nama-nama Qabil, Habil, Balqis, Zulaikha. Itu semua Quran tak sebut tu. Quran sebut umum. Imra'atun tamlikuha. Imra'atan tamlikuha. Seorang wanita yang memiliki mentadbir sabak. Ini tak sebut Balqis. Sama dengan Imra'atul Aziz tak sebut Zulaikha. Sama juga dia kata watul alaihim naba' bani Adam, bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah dua anak Adam, tak sebut Qabil Habil. Jadi benda-benda macam ni kita tak perlu panjangkan kenapa dibimbangi akan membuang masa bincang benda-benda yang tak pasti. Okey, terus. 3 golongan jin. Rupanya jin ni secara umum walaupun kita kata spesies mereka dicipta daripada api, tapi cara dia muncul ada 3. Tengok Ini Mustadrak Al-Hakim. Nabi kata jin ada 3 golongan. 1 golongan bersayap terbang di udara. Dan dia kata ini yang elit punya ni. Ini high class punya jin. Dan mungkin inilah yang dia katakan spesies macam ifrit dan sebagainya. Ada 1 golongan berbentuk ular dan juga anjing. Dan 1 lagi golongan jin, hak jin ni. Dia kata yahilluna wa yad'anun. Hak jin ni suka cari tempat. Macam kata setinggan settler ni. Duduk, lepas tu dia akan pindah rendah. Hak dia katakan kemudian mereka kalau selesai di satu tempat dia duduk situ, dia berkampung situ, payah. Payah kita nak suruh dia keluar, dia panggil umarul makan, penghuni tempat. Pasal antara sunnah bila kita masuk rumah yang baru, mungkin pernah didiami oleh makhluk-makhluk sebelum ni, antara cara dia kita kena baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni jangan ingat baca kosong. Dalam tu ada cerita mengenai Adam dan juga Iblis. Jenayah Bani Israel. Ada cerita mengenai peralihan kiblat, menunjukkan kehebatan Allah, macam-macam. Ada ayat kursi. Lalu surah Al-Baqarah, 1 surah ni dia mempunyai makna yang cukup hebat. Dia macam satu Allah Ta'ala hantar kuasa yang boleh menyedut vacuum keluar semua makhluk-makhluk ahli yang mungkin duduk dalam rumah kita. Itu hak sepatut kita lakukan bila kita masuk ke rumah baru. Jadi 3 golongan ini Nabi sebut
Ustaz, kalau baca Al-Baqarah tu tak baca sendiri, kita pakai CD ke apa, boleh tak Ustaz? Dia apa dia gini lah, tak kisah sebenarnya. Sebab Nabi sebut baca, sebab masa zaman Nabi sebut tu tak ada lagi terfikir idea ada CD ke semua sekali. Cuma bagi saya kita akan kurang appreciate sebab kita nak duduk di rumah tu. Jadi kalau kita sendiri tak baca dengan lidah kita, mungkin kesan dia tak sama seperti pasang kaset dan sebagainya. Lepas tu satu lagi yang memberi kesan kepada sebarang ayat yang dibaca, bukan ayat tu, tetapi siapa yang baca. Contoh mudahlah. Katakanlah kita tengok hadis Nabi. Simpan hadis Nabi, Nabi kata mana-mana apa hadis Nabi tu sahabat Nabi apa Sa'ad bin Abi Waqqas tak silap saya. Dia baca Fatihah je pun pada air. Hembus. Waktu beri minum kepada ketua kampung yang disengat oleh binatang berbisa. Sembuh. Cuba saya baca. Fatihah juga. Tak semestinya berjaya. Sebab yang membaca tu orang yang berbeza. Sama juga kalau kaset ataupun CD baca dengan kita baca sendiri. Sudah pasti berbeza. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya persamaan antara kita dan juga jin. Bila kita baca bab ni persamaan, kenapa saya bawa topik ni dalam buku ni? Antara sebab utamanya supaya kita tak pelik sangatlah dengan jin ni, sebab orang kita bila sebut jin, Allahu Akbar. Minta maaf, jakun benar. Kenapa jadi jakun tu? Sebab kita tak tahu, tak kenal. Once kita dah kenal, kita kata oh jin je pun. Dan kita tahu, kita tidak terlampau kagum. Okey, ada persamaan antara mereka dan kita. Yang mula sekali memiliki hawa nafsu dan juga akal fikiran untuk memilih. Sebab tu mereka ada tanggungjawab agama seperti kita. Ada tanggungjawab agama seperti kita. Lepas tu kalau kita tengok walaupun benda ni tak disepakati oleh kebanyakan ulama lah ataupun perawat, macam isu berdialog dengan jin ni. Macam apa? Ada orang kena rasuk, betul lah kena rasuk. Lepas tu bila perawat ni baca, lalu si pesakit yang kena rasuk berbicara. Minum air apa? Oh, Masya Allah, ni kawan lama ni. Cukup bekok. Minum tertarik ya. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa? Kat mana kita tadi? Dah lupa dah. Okey. Katakanlah perawat bila dia baca, lalu jin tu berbicara. Dan biasanya perawat yang kita merawat ni, dia akan menggerunkan ataupun memberi amaran kepada perawat. Contohlah ada ulama Mesir, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bila dia merawat pesakit yang kena jin, kena rasuk, bila jin tu berbicara, dia tak sibuk tanya makmu siapa hantar kamu. Dia tak sibuk tanya benda tu. Sebaliknya Syekh Abdul Salam Bali ni orang alim. Dia kata apa? Dia kata siapa nama kamu, apa agama kamu. Dia akan tanya tu. Waktu kata jin tu sebut, aku nama sekian, aku Muslim. Aku ni Islam. Dia akan beri peringatan kepada siapa jin tu dalam dialog dia. Kamu kena ingat kamu ini ada agama dan mengikut agama kita, tindakan kamu berdamping dengan tukang sihir dan apa kita kata merasuk tubuh ini ada satu tindakan yang mendatangkan dosa, kamu akan dihukum di akhirat, dibakar dalam neraka Allah. Dia guna approach tu. Sebab dia ada tanggungjawab agama. Jadi jin tu, kalau dalam cerita saya baca buku Syekh Wahid Salam Bali tu, kalau jin tu, jin mesti dah keinsaf. Lepas tu dia pun menangis. Dia kata aku nak taubat. Cara kamu nak taubat, kamu kena taubat dengan taubat nasuha, keluar daripada lingkungan kata pengaruh-pengaruh jahat yang menyebabkan kamu jadi jahat macam sekarang ni. Maksud tinggalkan tukang sihir ni, lepas tu kamu pergi ke masjid-masjid yang kita kata diimarahkan oleh manusia dan mungkin ada jin dalam tu, kamu duduk situ berkawan dengan jin-jin yang saleh. Tapi saya dengar cerita lah, itu kaedah Syekh Wahid Abdul Salam Bali bila cerita dia kira-kira 30 tahun lepas dalam teknik rawatan, dan yang terkini dia dah tak gunakan teknik berdialog ni sebab tipu daya setan yang sangat hebat. Ada kawan di UAE, Dr. Syamsuddin, dia pun handalah dalam bab ruqyah ni. Dia kata guru dia ajar sebolehnya dielakkan jangan berdialog ketika kita merawat pesakit hak kena jin. Sebab apa? Setan ni dia memang kaki belik.
masa dia berdialog tu dia boleh belik, dia boleh tipu, dia boleh laga-lagakan orang dalam rumah ni. Jadi cara terbaik, tutup lubang fitnah, jangan benarkan dia. Okey. Maksud jin syaitan ada hawa nafsu, akal fikiran untuk memilih. Kemudian yang kedua, mereka pun makan dan juga minum juga macam kita. Makan minum juga. Kita terkejut. Okey, dan satu hadis menceritakan jin datang untuk Rasulullah dan minta makanan. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi macam apa? Nabi bagi tahu kepada para sahabat supaya jaga adab-adab, contoh minum makan dengan bismillah. Lepas tu Nabi kata, huma min ta'amil jin. Kedua jenis ni, kedua ni maksud tulang dan juga najis haiwan ni adalah makanan jin. Kenapa? Sesungguhnya satu rombongan jin nasibin. Ini sebuah tempat penjatan harap. Itu sebaik-baik jin telah datang bertemu denganku. Kemudian mereka minta bekalan makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar menjadikan makanan pertulang dan najis haiwan untuk mereka. Ni benda ghaib. Benda ghaib hak kita tak dipikir. Lepas tu ada bila saya pernah explain hadis ni dulu pada anak murid, ada seorang tu rasa pelik. Jadi ustaz macam mana lepas kita makan tulang-tulang makanan kita kena letak ke mana nanti jin datang. Saya kata, kak puan tak payah fikir benda tu. Cuma hak penting sekarang bila kita makan, kita baca bismillah. Dan bila kita baca bismillah, lepas habis kita makan, tulang-tulang makanan kita biasa kita buang nanti sampah ke sungai. Tak payah duk risaulah nanti macam mana dia kena selongkar tu sampah keluarkan tulang tu untuk ambil balik. Dah. Dia dah jadi rezeki mereka merentas alam. Sebab alam kita dengan alam mereka tak sama. Tetapi oleh kerana keberkatan, mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda doakan begitu, Allah makbulkan, dia jadi satu kelebihan untuk jin-jin Islam. Lalu kerana itu kita makan dengan lafaz bismillah kita baca, automatically makanan itu walaupun kita buang atau sampah, di alam mereka dia menjadi makanan yang sempurna untuk mereka. Jadi kita tak payah fikirlah macam mana semua sekali tu. Cuma berdasarkan hadis ini Nabi sebut, difaham oleh para ulama bahawasanya mereka ni seperti kita juga perlukan makanan. Oh, ada kawan ni kata dia dengar cerita pasal jin setan mana-mana buta ni, still duduk tempat kerja. Tak apa. Mereka makhluk seperti kita juga. Tak payah risau. Kemudian yang ketiga, apa persamaan antara mereka dan ni. Okay. Ini interesting. Mereka memiliki struktur sosial tersendiri dan menganut berbagai agama. Tengok Allah kata apa? Wa inna minna salihun. Ni Allah Ta'ala cerita balik. Allah Ta'ala cerita balik dengan dialog mereka. Maksud gini lah, jin seolah-olah nak terangkan, nak cerita kepada manusia siapa mereka. Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka. Oleh kerana kita tak tahu rupa jin macam mana, benda tu benda ghaib. Tetapi dalam surah Al-Jin, Allah Ta'ala nak khabarkan kepada kita macam mana rupa jin. Allah Ta'ala sebut dialog mereka tu, lalu diterjemahkan, digunakan dalam bahasa wahyu, lalu kita dapat maklumat. Tengok jin kata apa? Dia kata anna minnas salihin. Allah kata wa anna minnas salihun, ada dalam kalangan kami yang soleh, yang baik, yang soleh. Wa minna duna dzalik, dan ada pula selain daripada itu. Kunna tara'iqa qidada. Kami ni tara'iq maksudnya masing-masing menurut jalan dan cara berlainan, cara tersendiri. Jadi tuan-tuan, ayat ni hujah yang paling simple. Sebab apa? Dalam buku saya ni, buku saya sekarang ni, minta admin tolong mute kan yang lain. Dalam buku saya ni, okay, sorry. Antara satu topik dalam buku saya ni, adakah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? Adakah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? Benda ni dalam masyarakat Melayu tersebar. Ini kenapa jadi popular lagu tu? Sebab dalam filem Melayu benda ni disebut. Bila cerita dalam filem Melayu, contoh keluarga ni diganggu oleh jin ataupun setan, jumpa ustaz pun pesan, kena beringat sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Statement itu sebenarnya satu statement tak betul. Statement yang zalim. Kenapa?
Al-Quran sendiri menjawab, jin kata kami ada yang soleh dan ada yang tidak soleh selain daripada itu. Soleh. Lepas tu, dalam kalau kita kata lagi, kalau kita baca lagi surah Ar-Rahman, nanti kita akan sampai bab tu. Bila kita baca surah Ar-Rahman, khitab ataupun kata ganti nama yang Allah Ta'ala gunakan dalam surah Ar-Rahman diguna dua. Berapa? 33 kali diulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua, rabbika, fabi'ayyi ala'i rabbika. Kalau rabbika, Tuhan kamu seorang, masuk spesies manusia. Tapi tidak, Allah kata fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua, wahai spesies manusia dan juga jin, yang mana satu kata tukadziban. Tukadziban itu pun alif nun ujung tu. Kalau kita belajar bahasa Arab, maksudnya ayat tu surah Ar-Rahman ni memang Allah Ta'ala tuju direct secara spesifik kepada dua spesies, manusia dan juga jin. Dan dalam surah Ar-Rahman, antara mesej yang disampaikan Allah, manusia ni akan, ataupun orang makhluk yang soleh, sama ada akan ditempatkan dalam syurga ataupun dalam neraka. Dan kalau sekiranya addressing ayat tu Allah Ta'ala tujukan kepada manusia dan juga jin, manusia dan juga jin ni masing-masing ada peluang untuk ke syurga dan juga ada peluang untuk ke neraka. Jadi kalau kita katakan sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, kita dah ambil semua jin masuk neraka. Dan pastinya itu bercanggah dengan ayat ni. Sebab tu tuan-tuan, kerana kesedaran yang semakin kita kata memuncak sekarang ni, umat Islam semakin mengenal agama dengan sandaran sumber hak betul ataupun wahyu. Jadi itu antara perkara patut kita syukuri. Jadi kalau orang cerita apa-apa saja, ada jawapan dia. Dan jawapan dia jelas pada Al-Quran. Ya. Patukunna tara'iqa qidadan ni, mereka ada struktur sosial tersendiri. Ketika mentafsirkan ayat ni, ulama tafsir kata apa? Dia kata apa? Tengok. Imam Ar-Razi, dia kata apa? Dia kata kebanyakan ahli tafsir menyatakan jin ni ada yang beriman, kafir, musyrik, baik dan juga jahat. Imam Ar-Razi dia kata apa? Tabiat jin sama seperti manusia. Ada yang bermazhab Murji'ah, Jabariyah, Syiah, Khawarij. Kalau kita kembangkan lagi sekarang, dalam bangsa spesies jin ni ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada ateis, jangan terkejut. Ada juga Muslim. Bawah Muslim pula ada Syiah. Waktu bawah Muslim pula ada yang Muslim seperti kapal selam. Maksudnya tenggelam banyak, timbul sesekala. Maksudnya tidak mempraktikkan Islam. Waktu cerita Syekh Wahid bin Salam Bali tadi, ketika dia merawat orang kena jin, dia ingatkan kawan tu dengan dosa pahala. Dan kalau kita kembangkan lagi sekarang, ada jin yang PH dan juga PM. Maksud bergaduh pun dia ada juga sekali. Okey, kemudian mereka yang keempat, apa persamaan mereka dengan kita? Mereka memiliki kewajipan untuk beriman kepada Allah. Jadi katakanlah kita kena kacau lah. Kalau betul lah. Pergi mana-mana kena kacau. Jadi satu peringatan kita kata aku dan kamu makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Mau buat jahat, masuk neraka, kena bakar dia Allah. Tolong jangan buat jahat. Pergi main jauh-jauh. Aku ada Allah. Sebab ayat yang Allah kata sanafrughu lakum. Kami akan uruskan hitungan dengan audit kamu. Ayyuhas thaqalan, wahai dua makhluk yang berat. As-thaqalan tu makhluk yang berat. Maksudnya manusia dan jin. Kenapa dipanggil thaqalan? Sebab kedua-dua ni mempunyai tanggungjawab syariat, dosa pahala, agama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Patut tengok kita maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua ni. Kalau belajar rabbika satu. Tukadzib satu. Tapi bila Allah kata rabbikuma, Tuhan kamu berdua, tukadziban, yang kamu berdua nak dustai. Ini refer siapa? Refer kepada jin dan juga manusia. Dan interesting, menarik bila kita baca surah Ar-Rahman tafsir ya. Tafsir surah Ar-Rahman kita akan dapati ada hadis. Nabi pernah bacakan surah Ar-Rahman kepada jin. Pada malam Nabi pergi berdakwah kepada jin. Kemudian Nabi bacakan juga surah Ar-Rahman pada para sahabat Nabi. Bila Nabi baca kepada para sahabat ni, Abu Bakar, Umar, manusia ni lah. Dia orang senyap, tak kata apa. Lepas tu Nabi kata, oh jin lebih baik responnya berbanding kamu. Setiap kali aku sampai dekat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana satukah.
kamu wahai jin dan juga manusia nak dustai. Dia kata jin tu akan jawab, tidak ada satu pun. Nikmatmu wahai Tuhan kami, kami dustai. Segala pujian bagimu. Maknanya kata bila Nabi baca ayat ni, dia ada 33 kali ke 32 kali, ke 31 lupa saya. Dan surah Ar-Rahman 30 kali, 31 kali lah jin-jin tu jawab. Dia kata tidak ada satu pun, tidak ada satu pun. Maksudnya mereka lebih beri perhatian sehingga Nabi memuji mereka. Nak cerita. Jangan bunuh mereka kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Tak semudah itu. Okey, kita baru tengok benda ni disebut je dalam surah Al-An'am. Yang kelima, ini interesting. Tak dapat hidup kekal dan akan mati. Hak kekal sampai kiamat. Seekor je, iblis. Sebab kalau baca dalam Quran, cerita iblis dilaknat oleh Allah kerana tak mau sujud pada Adam. Dia minta apa? Dia kata, minta aku diberi penangguhan. Lepas tu Allah kata, innaka, sesungguhnya kamu. Ka di situ tu seorang. Seorang ke sejin? Satu lah. Kamu. Masuk, innaka minal munzarin. Kamu satu je diberi penangguhan. Dan kalau ikut ayat itu, iblis minta sehingga tiupan sangkakala yang kedua. Tetapi Allah Ta'ala tak beri, sekadar bila kiamat berlaku baru dia mati. Jadi, yang kekal tak mati sampai kiamat, iblis seekor sahaja. Lain daripada iblis, jin-jin lain dia akan mati seperti kita. Dan cara mereka mati itu macam-macam lah. Macam kita aksiden ke, mati tua ke, sakit-sakit ke. Jin pun sama juga. Cuma bagaimana mereka mati, sakit apa semua sekali oleh kerana, kita kata apa? Quran tak sebut, hadis sahih tak sebut, kita tak perlu memandai-mandai. Sebab dia dah masuk kategori perkara ghaib. Tengok. Dan ayat ni, nafs ni, dia merangkumi apa? Kita kata nafs ni apa? Kullu nafsin. Setiap jiwa. Nafs merangkumi ruh dan juga jasad. Ruh dan juga jasad. Contoh saya, ada jasad, patah ada ruh. Dia pun akan jadi nafs, jiwa. Jadi nafs di sini dia merangkumi juga apa? Merangkumi juga manusia dan juga jin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, diulang sebut berapa kali ni. Dan banyak lagi ayat lain tuan-tuan. Saya nak ringkaskan sebab kalau saya masukkan semua ayat ni dia akan jadi tebal lah buku ni. Okey, selain daripada itu, perihal kematian jin ni disebut dalam sebuah doa baginda. Lepas tu tuan-tuan, ni. Siapa tadi ada yang masuk kata apa, still duduk di office lagi, takut diganggu oleh jin atau setan. Hak kata-kata duduk di office ke duduk di mana-mana, jangan risau. Ini doa dia. A'udzu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Dan ini antara satu doa kalau kita rasa takut, mungkin diancam oleh jin atau setan ni, baca doa ni. A'udzu, Nabi kata apa? Aku mohon perlindungan dengan keagunganmu, ya Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau Allah tu pula, alladzi la yamut, tak mati. Allah ni tak mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan juga manusia, yamutun. Ini akan mati. Maksudnya berdasarkan hadis ini, apa yang difaham antara persamaan kita dan juga jin, kita dengan mereka sama-sama akan mati. Sama-sama akan mati. Okey. Lepas tu tuan-tuan sunai kalau kita buka khazanah Al-Quran dan juga sunnah, tak terkira. Banyak sungguh doa-doa yang berguna. Jadi tak payahlah kita sibuk ambil hak mengarut-ngarut ni. Kita ambil hak Nabi kita ajar. Nabi kita pandai mengetahui mengenai agama kita ni. Okey, di samping itu hadis pada Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan peristiwa seorang sahabat Nabi yang telah membunuh jelmaan jin dan rupa ular. Okay, ada shooting. Nanti share doa please. Ni ada dekat skrin ni. Ada dalam muka surat. Okay, buku. Ada. Ini alhamdulillah. Buku, dia kata buku ni muka surat 19. Apa jawapan yang sepatutnya kita baca. Okay, apakah tanda makhluk halus berada berdekatan kita? Bulu meremang ke, tercium bau aneh ke? Allah Alam. Ni dia gini tuan-tuan, kepandaian saya bukan bab merawat tu. Saya lebih pada isu akademik lah nak cerita asal-usul jin. Ada pun
kedatangan mereka semua sekali tu dia lebih kepada apa, lebih kita specialty lain, kepakaran lain. Itu nak kena tanya mungkin Datuk Harundin ke Datuk Ismail Kamus lah. Mungkin Ustaz Yusof pun tahu cara benda ni. Tapi nak kata wangi itu, busuk itu datang daripada mereka, Allahu alam. Allahu alam. Sedang sebenarnya bagi saya kita kalau kita tak tahu tanda-tanda sebegitu tak penting pun. Tak penting. Kita terus bergantung pada Allah. Sebab kadang-kadang bila ada tanda macam tu, kita dah dipengaruhi secara psikologi. Oh, ada makhluk halus terdekat. Lalu kita pun jadi tak tenteram. Buat tak tahu je. Macam kita kata bunyi cicak di rumah kita. Oh, ada cicak. Mau orang belum gitu ke? Oh, cicak. Dah dia ada, biarlah ke dia. Macam orang nak kata apa? Malam-malam kita tidur, lepas tu bunyi dalam shilling macam bunyi guli. Bunyi guli. Oh, kalau orang yang dalam bidang ni kata itu, menandakan memang jin-jin duduk di rumah kita, duduk dalam shilling. Kita pun jadi kalu. Oh, sudah. Macam mana ni jin ada? Biar ke dia lah. Macam cicak duduk rumah kita. Nyamuk, biar ke dia. Memang dia ada, dia duduk. Asal saja dia tak kacau kita. Ustaz pernah ada pengalaman diganggu jin sepanjang menghasilkan buku? Tak ada. Tak ada. Sebab saya tak takut ke jin, saya takut pada Allah. Dan tuan-tuan, ni bukan cakap besar lah. Tapi hakikatnya, lagi kita dalami pasal jin dan juga syaitan, mengikut Al-Quran dan juga sunnah, kita jadi tak heran dengan mereka. Kita akan melihat keagungan Allah dan juga kehebatan Nabi kita dan kehebatan para sahabat. Para sahabat Nabi ada riwayat, walaupun riwayat macam ada pertikaian lah. Dia katakan sahih ke tak sahih. Dikatakan sahabat Nabi pernah bergelut dan bunuh jin yang menjelma dalam rupa tu. Okey, tengok ni cerita jin ni boleh mati. Macam manusia mati. Dan cara mereka mati berbagai cara. Ini antara satunya. Okey, cerita dia gini. Cerita ni, sahabat Nabi ni, pemuda ni, dia baru kahwin. Dan masa ni berlaku perang Khandaq. Kita tahu perang Khandaq ni umat Islam di Madinah. Umat Islam di Madinah dikepung oleh tentera bersekutu daripada Mekah. Dan dalaman pun daripada belakang diancam oleh kita kata apa, Yahudi Bani Quraidah. Jadi ketika duk gali parit tu, dah orang baru kahwin, dia pun teringat kat sini nak balik ke rumah lah. Dia pun bagi tahu kepada Nabi Rasulullah, aku nak balik. Nabi kata, aku takut Yahudi Bani Quraidah akan menyerang kamu. Bawa pedang. Nabi suruh standby. Dia pun balik. Bila balik ke rumah, saya ringkaskan hadis ni. Tengok isteri duduk di luar rumah. Marahlah dia. Lepas tu isteri pun kata dalam rumah tu ada ular. Dia masuk, tanpa fikir tengok ada ular, dia pun macam bergelut dengan ular tu. Akhirnya dua-dua sekali mati. Bila benda ni berlaku, Nabi pun bagi amaran. Nabi kata apa? Di Madinah ni ada jin yang telah memeluk Islam. Lepas tu kalau kamu tengok dalam keadaan tertentu, bentuk ular, rupa ular, beri peluang kepadanya untuk keluar rumah selama 3 hari. Dia kata fa'adhinuhu 3 ayyam. 3 hari tu nak duduk dalam rumah. Nak duduk, contoh kita duduk di ruang tamu, nampak bawah sofa atau ada ular. Nak duduk 3 hari. Ni ada perbincangan dah ni. Fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluh. Nabi kata kalau masih ada lagi selepas itu, bunuh. Kenapa dia tu adalah setan? Cuma setan di sini maksudnya makhluk perosak yang boleh membahayakan apa? Allah alam lah. Cuma kesimpulannya berdasarkan hadis ni, Nabi kata jin dalam rupa ular. Jin hak memeluk Islam. Dan sebenarnya tuan-tuan, janganlah kita terlalu bendul lah. Bila ular masuk rumah kita, kita kata mungkin ular, mungkin jin. Tak perlu bagi 3 hari. Sebenarnya janganlah bermain risiko. Kalau tanya saya, panggil bomba. Setan masalah. Cuma hadis ini nak menunjukkan betapa alam ciptaan Allah ni luas. Dia macam-macam ada. Macam-macam ada. Okey. Banyak soalan ini. Boleh cerita sikit asal-usul jin daripada seekor iblis yang tak nak sujud? Mungkin Ailan ni baru masuk kot daripada awal tadi saya dah explain. Saya dah explain daripada awal tadi. Khilaf. Ada yang kata jin-jin ni, iblis tu adalah jin pertama. Ada yang kata iblis tu seekor jin daripada keturunan iblis yang dicipta oleh Allah. Ataupun kalau kita ambil iblis tu jin pertama, macam dia boleh beranak pinak, macam kita lah, dia turun ke bawah. Dia akan berkahwin beranak pinak semua sekali. Okey. Okey, cerita mati. Ini kata antara persamaan kita dengan mereka ni. Tak kekal hidup, akan mati. Okey, tengok .
Tidak diketahui berapa umur jin secara tepat. Kerana tiada nas yang menyebut secara jelas. Jadi kita jangan memandai. Mesti dalam lingkungan nas Al-Quran dan Sunnah sahaja. Itu prinsip yang perlu kita pegang bila kita bercakap pasal jin, benda gaib. Okey, cuma logiknya mereka berbeza lah kerana jasad mereka berbeza dengan kita. Menurut Al-Quran ni tak apalah. Habis Lepas tu ada dalam buku ni ada satu part saya akan bincang mengenai riwayat. Satu riwayat mengatakan berapa usia jin. Dan dikata sebuah riwayat kata apa ada seekor jin nama dia Hammah bin Haim, Haim bin Laqis, Laqis bin Iblis. Ini macam cicit pada iblis dan dia beriman kepada Nabi. Malangnya riwayat tu ulama hadis kata tak sahih. Sehingga adanya ekstrem kata ulama riwayat kata hadis itu hadis palsu. Allah Allah. Ni soalan yang beranak pinak tadi. Yang keenam, mempunyai jantina berkahwin dan berkembang biak. Okey, rumah lama tinggal dan ada barang-barang yang dalam tu jadi anak beranak. Ambil setelah dapat izin daripada anak arwah, ditakdir dapat arwah, orang jadi meracau. Lepas tu hantar balik baru okey. Kononnya barang tu ada penunggu. Ni Allah Alam mungkin boleh tanya. Tarmizi ni abang ambo ni. Alhamdulillah. Ini mungkin boleh tanya orang-orang dalam bidang tu lah. Dalam bidang tu. Sebab cara setan nak sesatkan anak Adam ni macam-macam. Okey. Berkahwin ada jantina berkembang biak. Macam mana kita tahu tu? Tengok dalil. Okey, Allah menyebut semua makhluk ciptaannya ada pasangan. Lelaki dan juga perempuan, jantan betina. Banyaklah. Allah kata dalam surah Az-Zariyat, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Ada yang kami cipta berpasang-pasang. Lepas tu Allah sebut ada jantina jin lelaki. Ni, dalam surah An-Jin. Allah kata apa? Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada lelaki-lelaki daripada bangsa jin. Bangsa manusia meminta bantuan daripada lelaki daripada jin. Macam orang kita lalu satu tempat yang kita kata keras, oh ini ada penunggu, kena minta izin. Tok cucu tumpang lalu, jangan. Itu syirik. Tindakan itu akan menjadikan jin tu besar kepala. Tengok Allah tak nak sebut rijal. Jadi bila ada rijal, adalah nisa'nya. Jantan ada betinanya. Dan bila ada jantan betina, dia boleh menyebabkan berlaku hubungan jenis yang melahirkan zuriat dan sebagainya. Jin boleh celik IT dan teknologi kuasa. Allahu alam tak mustahil sebab kenapa saya kata macam ni? Dari segi aviation, teknologi aviation, terbang ke langit. Mereka jauh lebih advance berbanding manusia. Sebab kalau kita baca surah Al-Jin, tafsir surah Al-Jin, kita akan dapati jin-jin ni zaman Nabi dulu naik ke langit dah. Lepas tu sehingga interesting surah Ar-Rahman, ulama bincang. Contoh dia kata apa? Ya ma'asyar ayat yang ke-55 ke ayat yang ke-33. Allah tak nak cabar di akhirat kelak. Allah kata apa? Ya ma'asyarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai kumpulan jin dan juga manusia, kalau kamu mampu terbang menembusi langit akhirat. Sebab kiamat dah berlaku Sila. Lepas tu ulama tafsir dia detail. Kenapa Allah tak nak sebut cabaran untuk terbang tembus ke langit itu, langit akhirat tu, lepas berlaku kiamat ni, ditujukan kepada jin dulu baru manusia. Antara jawapannya, sebab jin lebih advance berbanding kita dari segi teknologi aviation. Allah alam mungkin IT dia pun dah ada jabatan dia. Tapi saya pernah tulis rencana komando pasukan komando elit iblis di media sosial. Kita jangan terkejut kalau saya katakan iblis nak sesatkan manusia, sesatkan Adam, dia guna berbagai cara dan sekarang paling banyak kalau kata jabatan yang paling berjaya kata KPI berjaya dicapai oleh setan ni jabatan teknologi maklumat. Sebab kita tengok sekarang orang bergaduh luar biasa melalui WhatsApp, media sosial. Nak dedah aib orang, media sosial. Nak mengumpat, membawang, ada WhatsApp group. 10 WhatsApp group, bawang 1, bawang 2, bawang 3. Dan dalam setiap WhatsApp group tu, kita mengumpat habis-habisan. Sedangkan mengumpat tu dosa. Macam mana kita boleh create group ni, bawang 1 untuk mengumpat ni? Ni mengumpat artis, bawang 1. Bawang 2 mengumpat ahli politik. Bawang 3 mengumpat kata-kata alumni sekolah. Kenapa kita boleh create tu? Ada setan lah tu. Menghasut kita. Itu panjang. Itu insya-Allah bila sampai pada bab perang gerila dengan syaitan tu, saya akan explain benda tu. Tengok disebut rijal, jantina lelaki. Masih ada perempuan lagi.
Ni istimewa. Ni surah Ar-Rahman. Ni saya kata, jin pun akan masuk syurga. Antara keistimewaan syurga, Allah Ta'ala sebut bidadari syurga. Bila sebut bidadari syurga, berjantina perempuan lah. Dia kata apa? Yang tidak pernah disentuh atau disetubuhi oleh mana-mana lelaki, manusia ataupun jin. Allah kata, fihinna dalam syurga taqasiratut tarfi, bidadari yang pandangannya tertumpu. Tengok pasangan dia. Lam yatmithunna, yang tak pernah disentuh, disetubuhi oleh mana-mana manusia dan juga jin. Jadi bila sebut setubuh ni, dia kena jantina lelaki dan juga perempuan. Ini dalil mereka pun macam kita ada jantina. Lagi doa Nabi nak masuk tandas. Nabi kata bila masuk tandas minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Minta perlindungan daripada kejahatan setan jantan wal khaba'ith batin. Jadi bila ada jantan betina akan ada perkahwinan. Okey, ni pun interesting ya. Allah jelaskan iblis tu ada keturunan. Rasionalnya zuriat keturunan tidak akan lahir kecuali dengan perkahwinan dan juga persetubuhan. Tengok Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Adam. Dia istimewa ayat yang ke-50 surah Al-Kahfi ni, dia tambah poin-poin yang tidak disebut dalam surah-surah lain cerita mengenai permusuhan pertama iblis dengan Adam. Tengok dia kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat bila kami katakan kepada malaikat sujud kepada Adam, kecuali semua sujud kecuali iblis. Dan Allah Ta'ala sebut kana minal jin, dia tu bangsa jin. Dia tu berasal pada golongan jin. Fa fasaqa an amr rabbi, lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhan. Lepas tu Allah kata, oleh itu afatattakhidunahu, tengok. Patut ke tidak kamu mengambil dia si iblis tadi tu, wa dzurriyyatahu, dan juga zuriat keturunannya sebagai pelindung. Tuan-tuan, kalau sekiranya ada zuriat, mesti ada perkahwinan. Ada zuriat mesti ada perkahwinan, dan perkahwinan itu akan melahirkan zuriat. Apa tu orang tanya, Ustaz, kalau iblis ni jantan ke betina? Kita kata let's say ada ni jantan. Kalau dia kahwin, ada zuriat, siapa isterinya? Siapa nama isteri dia? Rupanya ulama pernah ditanya soalan ni. Bila baca ayat ni, ada zuriat keturunan punya iblis ni. Macam kita juga kahwin, beranak pinak. Siapa isteri dia? Jadi ulama tu ditanya, siapa isteri iblis? Kita jawab macam mana? Ulama tu kata, aku tak dijemput masa kenduri kahwin dia. Masa dia kahwin tu dulu, aku tak dijemput. Jadi aku tak tahulah siapa pasangan dia, isteri dia. Jadi jawab pada kita tak perlu bincang lah benda tu. Cuma nak kata memang zuriat. Tuan-tuan, nanti kita akan sampai pada perkataan dzurriyyatahu ni. Ni bahagian hujung. Panjang lagi ni. Very interesting. Di hujung nanti, sebab buku ni tebal lah juga dalam berapa muka surat, dekat 300 muka surat. Saya akan ulas mengenai dakwaan nama anak-anak iblis. Dan asas kepada dakwaan tu daripada ayat ni lah. Dia gini dia ada yang kata iblis ni ada beberapa ekor anak. Dan anak dia pegang portfolio masing-masing. Antara contoh dia kata portfolio yang dipegang oleh anak iblis ni pada Zalnabur, Sabar, Laqis dan sebagainya lah. Dasim. Dan setiap seekor anak-anak iblis tu dia ada portfolio. Hak ni portfolio dia jaga nak sesat ke orang sekian. Hak ni pula sekian-sekian. Tuan-tuan, nak kena ingat satu lah. Macam saya katakan berulang kali, jin setan ni benda gaib. Kita tak tahu berkaitan dengan mereka, melainkan dengan wahyu, Al-Quran dan juga sunnah. Ayat ni memang sebut dia ada zuriat keturunan. Tetapi tidak dinyatakan siapa nama, apa portfolio. Tiba-tiba ada penceramah keluarkan statement, iblis ada 5 ekor anak. Lepas tu portfolio sekian-sekian. Itu dah ada kita kata perincian tambahan yang memerlukan kepada dalil. Jadi bagi saya cukuplah kita kata iblis ni adalah musuh kita yang perlu kita jaga dan dia bukan seekor, ramai. Dan bila ramai ni dia boleh buat macam-macam untuk menyesatkan kita. Kita pegang telefon, buka WhatsApp, ada iblis setan duduk situ nak sesatkan kita. Tengok benda tak elok ke, sebar benda-benda tak pasti ke. Kita bawa kereta pun ada setan duduk situ hasut kita supaya buat macam setan sebagainya. Maksud perbincangan tu kita disiplin ilmu Islam ini perlu dijaga supaya kita tak terbabas bawa perbincangan yang entah apa-apa ni. Jadi ayat ni memang sebut dia ada zuriat keturunan. Itu satu isu.
Siapa zuriat keturunan dia, nama apa-apa, portfolio dia, itu dah jadi isu lain. Dan perlu kepada dalil. Jangan buat gitu. Jadi kalau boleh saya lompat sekejap. Tengok dalam kita tengok bahagian hujung buku ni. Ada saya sentuh. Sekejap. Oops. Ni just apa kita teaser sebab lambat lagi nak sampai tu. Oh dah kena tutup dah tadi. Sorry. Saya kena buka balik. Okey, ni apa? The table of content. Table of content ni. Jadi sekarang kita duduk sini. Kita duduk dekat muka surat yang ke-17 ni. Persamaan jin dengan manusia. Banyak ni. Nanti ada perkahwinan. Ni tak sempat mungkin next session lah. Kemudian ada jin dan UFO. Ada ke jin UFO ni, hujung ni. Saya katakan tadi Ni ada topik kita ni. Senjata ni antara jis utama buku ni bab 7 ni. Kalau baca bab 7 tuan-tuan, kita kata rupanya sampai gitu tipu daya iblis setan. Okey, kemudian senjata cara nak hadapi mereka, ni sebaik-baik aja. Ni contoh saya bagi. Bab 10 ni contoh. Macam ni setan hasut kita. Sebab ini pengalaman saya sendirilah. Kita kata, dengan ilmu, sedikit ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh sedar, gini rupanya setan hasut kita. Tapi bayangkan kalau kita tak ada ilmu, lintasan-lintasan tu kita rasa macam okey. Dan kalau kita tidak ada state iman tu, payah. Okey, nama jin syaitan dalam Al-Quran, ni. Okey. Ni komentar tentang nama asal iblis. Apa lagi? Ni. Komentar riwayat anak-anak iblis dan tugasan mereka. Kita tengok terus. Dah lambat lagi nak itu. Muka surat 222. Sekejap ni muka surat 223. Ni. Laqis. Kerja dia buat waswas. Batar hasud. Matus sebarkan gosip. Abyad waswas. Sakhar curi cincin. Kesimpulan yang tuan-tuan, hak ni semua ni riwayat-riwayat Israiliyat mereka ni. Kita tak dipakai lah. Okey. Masa ada pengalaman diganggu jin di rumah sewa ni hayat ni. Pengalaman masa sekolah tu ada. Sebab kita masa tu nakal lah. Nakal. Tapi kalau sekarang berlaku, kita kata apa? Tak ada hal lah. InsyaAllah. Kita yakin Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Okeylah tuan-tuan. Habis dah 11 minit. Ada lagi beberapa minit ni saya serahkan kembalilah kepada Akademi Tadabbur. Kau nak buka sesi soal jawab ke? Allahu'alam. Kita mana ni ramai? 95 orang. Dia topik jin setan ni memang orang Melayu suka. Sebab apa nak tahu misteri tu. Padahal tak adalah misteri sangat pun. Sebab fitrah manusia ni lagi contoh kita tengok. Orang perempuan bogel. Nampak jijik. Tapi kalau pakai macam bogel tapi tutup tapi macam tak tutup. Hak tu dia jadi tarikan tu luar biasa. Sama juga kalau kita buat letak kotak atas meja. Kita butuh dekat kotak. Jangan buka. Hak tu kita nak buka. Sama juga isu jin dan juga setan. Kita tak nampak mereka. Dan kita dengar berbagai cerita orang duk bawa pasal mereka. Jadi kita pun nak tahu. Dan dorongan itu perlu diarahkan kepada disiplin ilmu yang betul supaya kita tak dibawa ke lain. Bahkan kita terpesong memahami isu setan ni pun itu salah satu daripada tipu daya setan. Allahu'alam. Setakat tu dulu. Saya serah kembali pada Akademi Tadabbur. Allahu'alam.
Tuan ada soalan boleh bertanya pada Al-Fadhil Ustaz Abdul Bukhari atau boleh tinggalkan soalan di bahagian chat. Ustaz, ni ada yang tanya, kalau saya tengok dekat chat tu, soalan dia tanya tentang apakah jawapan yang sepatutnya kita jawab semasa Nabi Muhammad SAW membaca surah Rahman tu. Maksudnya ayat yang Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu. Siapa sunnah kita nak jawab balik semula. Okey, terima kasih. Ustaz Yusuf. Dia kalau kita nak kata sunnah tu berdasarkan hadis yang disebut tu, tak adalah kita kata macam nak kena jawab macam mana. Cuma berdasarkan apa yang saya faham, berdasarkan hadis tu, Nabi sekadar memuji jin ataupun jin yang responsif ataupun berinteraksi dengan ayat tu. Ataupun kalau kita nak kata macam kita puji Tuhan lah. InsyaAllah kami tidak dusta ijab. Saya nak kena cari dalam surat berapa tu saya esok yang jawapan tu. Dia ada pada tu sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu. Ada saya buat hadis tu. Nak kena cari dulu. Bukunya tebal. Kita tak ingat page tu. Okey. Adakah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? 179. Kita bawa hadis ya. Ni. Tengok hadis ini Nabi kata, Rasulullah keluar menuju kepada para sahabat untuk baca surah Ar-Rahman. Kepada para sahabat dari awal sehingga akhir surah, mereka hanya diam. Lantas baginda bersabda, aku pernah bacakan surah ini kepada jin pada malam jin. Reaksi mereka jauh lebih baik berbanding kamu. Setiap kali aku baca, mereka akan jawab. Tidak ada satu. Dia kata apa? Dia kata, tidak ada satu pun antara nikmat yang kami dustai, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Dan saya rasa tak ada masalah. Kalau kita dengar dan kita faham, untuk kita baca. Dia kata macam mana? La bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tapi kalau kita sendiri baca, jenuhlah kita nak selang celah-celah tu, nak jawab. Nah, ini bagi saya hadis ini sekadar nak tunjuk pujian Nabi kepada sahabat Nabi dalam kalangan jin. Nanti dalam buku ni juga kita akan bincang mengenai apa? Mengenai adanya para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Dan nama-nama mereka yang menarik direkodkan oleh ulama hadis macam Zauba'ah, Khadir, Amr bin Jabir dan sebagainya. Okey, Allahu a'lam. Okey, Ustaz Yusuf, kalau tak ada soalan kita berhenti setakat itulah. Insya-Allah banyak lagi perjalanan buku ni untuk kita bincang dan insya-Allah buku ni patuh syariah lah sebab di awal buku ni dah diberi macam kata akuan oleh pihak syariah Telaga Biru. Ini buku ni. Perang gerila dengan syaitan, dia ada sampai 240 muka surat lah. 240 muka surat. Allahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan di sini, insya-Allah kita bertemu untuk sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.